Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Awak boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Kalau boleh, awak type 1 dan kalau kurang jelas, awak boleh type 2. Cikgu tanya sekali lagi, awak boleh tak dengar suara cikgu dengan jelas? Okey, satu, jelas. Terima kasih kepada yang respon. Tanpa melengahkan masa, cikgu akan teruskan PDPI kita pada hari ini. Jadi awak tunggu sekejap, cikgu nak kongsikan slide. Okay, cikgu kongsikan pautan keharian. Pastikan awak isi pada ruangan yang betul. Kalau awak pada kelas 4 amanah, awak tekan 4 amanah. Sebab pagi tadi, ada yang tersilap tekan. Cikgu bagi masa 30 saat untuk awak isi keharian. Semua sudah isi? Dah isi? Awak dah isi ke belum? Sudah. Okay, cikgu tanya dulu, apa khabar awak hari ini? Sihat ke tak? Ke ada yang demam? Awak sihat ke tak? Tak dengar ke suara saya? Awak sihat ke tak? Sihat, ya, alhamdulillah. Ya, sihat. Nasib sihat, Chelsea pun sihat. Yang lain sihat ke tak? Sihat. Baiklah. Okay, sama juga dengan PDPI kita sebelum ini, cikgu mengharapkan awak boleh memberikan respon secara lisan. Tetapi kalau awak tidak dapat juga memberikan respon secara lisan, awak boleh memberi respon melalui bertype. Awak type pada ruangan sembang. Baiklah, sebelum kita memulakan PDPI kita pada hari ini, cikgu nak awak berada dalam keadaan yang selesa supaya awak bersedia untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Walaupun hujan, awak kena tetap fokus. Seperti kelas-kelas sebelum ini, cikgu meminta awak memohon keberkatan kepada Tuhan masing-masing dengan membaca doa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Okeylah, kita baca doa sebentar. Hari ini kita akan belajar topik yang baru. Ataupun topik ini ada kaitan dengan pelajaran kita pada sebelum ini. Jadi cikgu nak awak teka apakah tajuk kita pada hari ini. Jadi untuk memberi clue kepada awak, cikgu akan tayangkan video. Cikgu harap awak boleh kaitkan dengan pembelajaran kita pada sebelum ini.
Awak sudah pun melihat video ini. Awak rasa hari ini kita akan belajar apa? Ada huruf A, A, R, kemudian ada beberapa huruf lain. Kemudian perkataan kedua, ada huruf P, E, R dan ada huruf lain. Siapa tahu jawapan ni? Hari ini kita nak belajar apa? Karangan perenggan isi. Ya, betul. Pada hari ini kita akan belajar karangan perenggan isi. Okey, awak pun dah tengok video yang cikgu tayangkan tadi. Kalau awak ingat, minggu lepas cikgu dah ajar karangan perenggan isi. Memandangkan pada minggu lepas cikgu sudah semak dan cikgu mendapati awak masih lemah bagi karangan ini. Jadi cikgu rasa bertanggungjawab untuk mengajar awak sekali lagi mengenai karangan perenggan isi dengan lebih terperinci lagi. Baiklah. Pada hari ini, objektif pembelajaran kita ada dua. Iaitu yang pertama, mengenal pasti 4 jenis ayat yang perlu ada dalam perenggan isi dengan tepat secara individu. Maksudnya, nanti cikgu akan tayangkan beberapa perenggan isi. Jadi, awak kena kenal pasti 4 jenis ayat yang perlu ada dalam perenggan isi tersebut. Awak pun sudah tahu apa 4 jenis ayat yang perlu ada dalam setiap perenggan. Jadi, nanti awak kena kenal pasti sahaja. Baiklah, yang kedua, awak kena menulis sekurang-kurangnya satu perenggan isi dengan huraian yang jelas dan kritis secara individu. Satu perenggan ini awak perlu isi, awak perlu tulis dalam kelas ini juga. Ini bukan tugasan tetapi ini merupakan latihan awak dalam kelas ini. Awak ada soalan tak untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini? Jelas ke tidak? Jelas, cikgu. Okay. Rumusan dan teguran minggu lepas. Secara rumusannya, cikgu dah simpulkan. Pada minggu lepas, cikgu boleh kenal pasti beberapa kesalahan yang sangat ketara. Yang pertama, masalah penanda wacana. Untuk penanda wacana ni, awak pun tahu kan penanda wacana itu apa? Penanda wacana, cikgu akan ajar pada minggu depan. Okey. Yang kedua, masalah ejaan. Kebanyakannya awak mengeja kolesterol. Kesilapannya di sini adalah tertinggal huruf I. Sepatutnya ejaan kolesterol. Ini merupakan kesalahan ejaan yang terbanyak untuk tugasan yang lepas. Kesalahan yang ketiga, masih juga kesalahan bahasa iaitu tanda baca. Baiklah, untuk penulisan tanda baca, selepas awak menulis, contohnya kan, saya ada buku. Kemudian letak noktah. Kemudian awak perlu jarak ya, bukannya terus rapat. Bukannya bergabung macam ni. Tidak. Ianya perlu dijarakkan sedikit barulah awak menulis perkataan lain. Okey. Yang kedua, kesilapan tanda sempang. Contohnya awak nak menulis perkataan kawan-kawan. Ini yang betul. Tetapi ada juga beberapa murid yang mengeja begini. Kawan, jarak, tanda sempang, jarak, kawan. Ini bukanlah cara menulis yang betul. Yang betul awak perlu rapatkan kawan, tanda sempang, kawan semula. Okey, faham ke tak? Faham ke tak? Faham, cikgu. Penanda wacana memang masih yang silap. Contohnya perkataan ataupun frasa selain daripada itu. Sepatutnya selain itu pun sudah betul. Tak perlu daripada. Kemudian ada juga kesilapan penggunaan justeru. Okey, itu cikgu akan ajar pada kelas yang akan datang. Sebab penanda wacana ni ada banyak. Jadi cikgu akan ajar pada kelas yang akan datang.
Baiklah. Cikgu teruskan dengan pengajaran pada hari ini, iaitu 4 jenis ayat yang perlu ada dalam setiap perenggan isi. Okey. Topik ini cikgu dah ajar pada minggu lepas. Tetapi cikgu mendapati masih ada yang kurang faham. Jadi pada hari ini ataupun pada minggu ini cikgu akan dalamkan lagi penjelasan mengenai jenis ayat ini. Adalah yang pertama. Okey, cuba awak baca. Yang pertama ni ayat apa? Ayat apa ni? Baca sahaja. Ayat apa? Ayat topik. Ya, ayat topik. Yang kedua ayat apa? Ayat huraian. Ya. Yang ketiga ayat. Ayat contoh. Dan yang keempat ayat. Ni, ayat apa ni? Ayat penegas. Ya, betul. Ayat penegas. Awak ingat sahaja formula AT, AH, AC, AP. Ingat sahaja. Atau hacap ni. Ingat sahaja. Okey. Dengan adanya 4 ayat ini, okey. Inilah ayat-ayat yang perlu ada pada setiap perenggan. Bukannya satu ataupun dua saja, bukan. Tetapi keempat-empat ayat ini perlu ada dalam setiap perenggan isi. Baiklah. Cikgu akan ajar dan cikgu akan berikan contoh berdasarkan soalan yang terdapat dalam modul aktiviti mesra digital pada muka surat 57 dan 58. Soalannya berbunyi, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan daripada sains dan teknologi. Berikan komen anda tentang impak sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Okey, markah untuk soalan ini adalah 70 markah. Okey, soalan ini merupakan kalau dalam peperiksaan lah ya. Merupakan dalam kertas 1 pada bahagian B. 70 markah ini merupakan markah yang sangat besar dan sangat mempengaruhi grade awak. Baiklah. Dalam soalan ini ada tak perkataan yang awak tidak faham? Ada ke tak? Semua perkataan yang awak boleh faham? Okey, cikgu tanya, apakah yang dimaksudkan dengan impak-impak? Kesan. Kesan-kesan. Okey, memandangkan tiada soalan mengenai soalan ini, jadi cikgu akan teruskan dengan 4 jenis ayat berserta contoh. Baiklah, yang pertama, ayat contoh. Merupakan satu ayat yang padat dan ringkas. Ianya ditulis pada permulaan ayat dan mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab persoalan utama karangan. Baiklah. Ditulis pada permulaan ayat. Okey, bila cikgu semak tugasan awak pada minggu lepas, ada yang menulis ayat topik ini pada ayat yang kedua dan ada juga yang tulis pada ayat yang terakhir. Awak kena ingat, ayat topik ini perlu ditulis pada ayat yang pertama. Okey, contohnya, sains dan teknologi membantu manusia menyelesaikan urusan harian dengan pantas. Okey, bila awak baca ayat ini, apa isi yang awak dapat? Tak tahu? Okey, isinya adalah manusia membantu urusan harian dengan pantasnya. Okey, soalannya tadi mengenai impak-impak ataupun kesan-kesan sains dan teknologi. Okey. Kesannya dapat membantu manusia menyelesaikan urusan harian dengan pantas. Ini ayat topik sahaja. Satu ayat yang padat dan jelas. Okey, faham tak? Faham tak? Faham, cikgu? Faham. Kalau awak tak nak guna ayat macam ni, awak pun boleh guna ayat lain. Okey, contohnya awak letak kesan-kesan ataupun impak-impak. Okey, sebab ini awak guna sahaja perkataan yang terdapat dalam soalan ni. Okey, awak boleh guna impak sains ataupun antara impak sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia ialah
membantu manusia menyelesaikan urusan harian dengan pantasnya. Okey, cikgu sebenarnya lebih sarankan awak menggunakan kata kunci jawapan seperti yang cikgu baca tadi sebab ianya lebih memudahkan awak. Okey, ayat tersebut bukan sahaja boleh digunakan pada perenggan pertama untuk isi ini, tetapi ianya boleh juga digunakan dalam perenggan kedua hinggalah perenggan kelima untuk bahagian isi. Semua ayat topik semua boleh. Bukannya perenggan pertama sahaja. Sebab bila cikgu tengok tugasan awak, ianya macam kurang jelas. Ia merupakan ayat topik. Jadi, untuk menampakkan ia jelas, awak guna sahaja kata kunci. Cikgu baca sekali lagi. Awak boleh guna impak sains ataupun salah satu impak sains dan teknologi terhadap kehidupan manusia ialah, ialah, jangan guna adalah. Ialah, okey? Okey, kalau perenggan yang kedua, perenggan ketiga ataupun perenggan isi yang kedua, awak boleh tambah penanda wacana. Seperti slide itu, di samping itu, seterusnya dan lain-lain. Nanti cikgu akan ajar tentang penanda wacana. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada ayat huraian. Ayat huraian ini adalah huraian lanjut tentang isi utama untuk menjelaskan atau menyokong isi utama. Macam mana awak nak jawab? Okey, awak tanya diri awak sendiri apa, bila, mengapa, siapa, di mana, bagaimana. Okey, apabila awak bertanya soalan tersebut pada diri awak sendiri, awak akan tahu bagaimana cara untuk penulisan dalam karangan. Okey, untuk ayat huraian ini, awak boleh tulis sebanyak 1 hingga 5 ayat. Cikgu nak panggil Jessie. Okay, awak cuba awak baca contoh ini. Pada era manusia purba, kehidupan mereka berfokuskan makanan semata-mata. Baca. Sebaliknya. Sebaliknya, manusia moden memerlukan elemen lain sebagai rencah kehidupan seperti perhubungan, kebudayaan dan sosialisasi. Dengan bantuan sains dan teknologi, manusia dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan lebih cepat. Okey, terima kasih. Bila awak tengok contoh untuk ayat-ayat huraian ini, cuba awak kira ada berapa ayat huraian yang terdapat dalam contoh ini? Ada berapa? Ada berapa ayat huraian? 3. Ada 3 ayat huraian untuk contoh yang telah cikgu berikan ini. Di sini, cikgu dah nyatakan terus. Apa, bagaimana, ni kesan pun boleh juga awak masukkan dalam karangan isi. Okay, awak faham ke tak? Ayat huraian, awak kena ada kesinambungan dengan ayat topik tadi. Jadi awak kena tanya diri awak, bagaimana, bila, mengapa, siapa, di mana. Okey, tidak semua kata tanya ini perlu ditanya pada diri awak, tak perlu. Kalau awak dapat 1 ataupun 2 pun sudah memadai. Okey, ada persoalan tak untuk ayat huraian? Jelas? Oh, sekejap ada yang baru nak masuk. Boleh tahan nama dia. I love you pula nama dia. Okay. Ada soalan tak untuk ayat huraian? Ada soalan tak? Okey, manakah awak diam? Cikgu mengandaikan awak sudah faham mengenai ayat topik dan ayat huraian. Baiklah, ayat yang ketiga yang perlu ada dalam perenggan isi ialah ayat contoh. Ayat contoh ni sekurang-kurangnya ada 1 contoh. Ia mestilah sebelum ayat penegas. Kemudian, bukti atau contoh yang memang berlaku dan wujud, bukannya direka. Okey. Awak boleh guna frasa ataupun perkataan contohnya, misalnya, tamsilnya, seperti.
Dan ada banyak lagi. Tak pun awak boleh letak, okey, awak bagi contoh dulu, kemudian awak letak merupakan contoh bagi, macam tu pun boleh. Okay. Cikgu bagi contoh ini, cikgu nak minta siapa pula? Kita tengok nama dulu. Cikgu nak Nasrik, baca. Nasrik, ada tak? Nasrik, awak bersama saya? Nasrik? Okey. Cikgu nak awak baca contoh bagi ayat contoh. Baca sahaja yang berwarna biru. Okey, Nasrik, baca. Contohnya, dahulu terpaksa mengorbankan masa dengan menaiki bas untuk berhubung dengan orang lain di tempat yang jauh. Tetapi dengan adanya sains dan teknologi seperti telekomunikasi, kita cuma perlu bertemu muka di alam maya. Okey, terima kasih. Okey. Cikgu tanya kepada semua yang mengikuti kelas ini, cikgu nak tanya apakah perkataan yang menunjukkan ayat ini merupakan ayat contoh? Perkataan apa? Contohnya. Okey, contohnya. Okey, selain itu ada tak lagi? Ada tak? Selain contohnya, ada tak perkataan lain yang menunjukkan ayat ini merupakan ayat contoh? Seperti. Ya, betul. Seperti. Okey. Berdasarkan tugasan pada minggu lepas, ada yang seolah-olah menyatakan contoh tetapi kurang jelas. Jadi cikgu sarankan untuk menunjukkan contoh awak itu memang jelas merupakan ayat contoh, awak letakkan perkataan-perkataan yang menunjukkan ayat contoh seperti contohnya, misalnya, tamsilnya ataupun awak boleh guna perkataan seperti. Okey, ada soalan tak untuk ayat contoh ini? Ada soalan? Okey. Mungkin tidak ada soalan. Okey, ayat yang terakhir iaitu ayat penegas yang merupakan ayat kesimpulan kecil bagi perenggan tersebut. Kemudian ia juga menegaskan semula erti. Erti itu apa? Erti itu apa? Ayat topik. Ya, betul. Ayat topik dengan menggunakan ayat yang berbeza namun masih mengekalkan maksudnya. Awak boleh gunakan penanda wacana seperti tegasnya, oleh itu, sehubungan dengan itu, ternyatalah, jelaslah. Ya. Ada lagi perkataan-perkataan lain seperti ini merupakan contoh-contoh yang cikgu nak ajar pada hari ini. Siapa nak baca contoh ayat penegas ini? Sukarela. Cikgu suka murid-murid yang sukarela ni. Satu ayat sahaja. Ada tak yang boleh tolong baca? Jelaslah bahawa manusia memerlukan sains dan teknologi untuk memudahkan urusan kehidupan harian. Okey, terima kasih. Okey, cikgu nak tanya pula. Bila awak baca satu ayat yang terakhir ini, yang manakah yang menunjukkan ayat penegas? Perkataan apakah yang menunjukkan ayat penegas? Teknologi untuk memudahkan urusan Cikgu dah bagi contoh penanda wacana. Jadi untuk ayat yang cikgu beri itu, di manakah penanda wacana untuk ayat penegas? Allah. Oh, Allah. Okay. Adakah perkataan jelaslah? Adakah perkataan manusia? Adakah perkataan memudahkan yang menunjukkan ayat penegas? Perkataan apa? Tak ada. Jelas. Cikgu dengar tadi? Jelaslah. Ya, betul. Perkataan jelaslah menunjukkan ayat ini merupakan ayat penegas. Okey, cikgu kaitkan lagi dengan tugasan pada minggu lepas. Cikgu tidak nafikan memang ramai yang meletakkan penanda wacana seperti tegasnya, jelaslah. Tetapi masih ada lagi pelajar cikgu ni yang tidak menggunakan
penanda wacana yang sesuai untuk ayat penegas. Hari ini cikgu dah ajar beberapa contoh penanda wacana, jadi nanti awak kena aplikasikan dalam penulisan karangan. Ini merupakan ayat yang terakhir, jadi awak ada soalan ataupun tidak untuk ayat penegas ataupun 3 ayat yang sebelum ini. Ada soalan ataupun tidak? Ataupun memang sudah jelas? Jelas? Cikgu perlukan respons supaya cikgu tahu awak faham ataupun tidak. Jelas? Jelas, cikgu. Okey. Cikgu teruskan dengan latihan berpandu. Okey, cikgu nak semua baca. Okey, semua. Jadi awak kena onkan mikrofon awak. Okey. Cikgu kira 1 sampai 3 kemudian awak baca. Okey, bersedia? 1, 2, 3. Lain ni Sains dan teknologi banyak menjimatkan menjimatkan kos kehidupan. kehidupan. Okey. Kos saraf. Okey. Ayat yang pertama ini dahulu. Okey. Bila awak tengok ayat yang pertama ini, awak rasa ini merupakan ayat apa? Awak dah belajar dah tadi. 4 ayat tadi. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas. Sebentar ya. Ada yang baru nak masuk. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Okey. Sekarang ni cikgu sudah pergi. Cikgu sudah mengajar pada bahagian latihan berpandu. Okay, ayat yang pertama ini iaitu ayat ayat yang pertama ini, ayat yang berwarna kuning, merupakan salah satu jenis contoh yang telah cikgu ajar. Awak rasa ini contoh untuk ayat apa? Ayat topik. Ayat topik. Okay. Untuk tugasan ini ataupun untuk latihan ini, cikgu nak awak menjawab secara individu. Awak type pada ruangan sembang. Awak tahu kan ruangan sembang tu ruangan mana? Okey, di sini yang ada tertulis send a message to everyone. Okey, untuk perenggan yang kedua. Perenggan 2. Okey, cikgu nak awak jawab secara individu ya, awak jawab. Okey, awak tulis. Awak hanya tulis AT, AH, SC, AP mengikut kesesuaian perenggan ini. Awak tengok, kemudian awak jawab dalam ruangan sembang. Cikgu bagi masa 30 saat sahaja. Baca kemudian terus jawab. Jawab dalam ruangan sembang tu. Selain itu, sains dan teknologi banyak menjimatkan kos kehidupan. Okey. Menjimatkan kos kehidupan itu menjawab soalan. Okey, jadi itu merupakan ayat apa? Okay. Kemudian ia disambung lagi dengan kos sara hidup sehinggalah perkataan diminimumkan. Ianya menghuraikan ayat yang sebelumnya. Jadi ianya merupakan ayat apa? Kemudian yang berwarna kuning itu. Ada lagi yang baru masuk. Sebentar. Siapa ni? Evaneda dan Cornelius. Siapa lagi? Nurain Maisara. Okay. Awak terus letakkan 4 jenis ayat yang terdapat dalam perenggan tersebut. Bukannya satu saja. Awak terus nyatakan 4 jenis ayat tersebut. Awak terus nyatakan AT ke, AC ke, SC tambah AT ke. Cikgu bagi contoh cara awak menjawab. AT tambah AH tambah AC tambah AT. Itu merupakan cara awak menjawab untuk soalan berpandu ini. Okey, untuk perenggan yang kedua ni, awak rasa
Apakah ayat yang terdapat dalam perenggan ini? Macam mana susunannya? Adakah ST dahulu ke? Ataupun AP dahulu? Ataupun AT dahulu? Okay, cikgu nak awak susun keempat-empat ayat tersebut mengikut perenggan yang kedua ini. Cikgu nak tengok siapa yang betul-betul faham. Siapa yang menjawab dengan pantas soalan ini. Cikgu nak tengok ada ke tak? Kau faham ke tak permintaan cikgu ni? Okey. Selain itu, sains dan teknologi banyak menjimatkan kos kehidupan. Okey, awak tahu ini merupakan ayat topik. Okey, yang kedua ini ayat apa? Yang kedua ni ayat apa? Kenapa cikgu tak jumpa lagi? Okey. AH. Okey. Kemudian ayat yang berwarna kuning ini. Kereta api laju dengan harga tambang yang lebih murah merupakan contoh. Kita tekankan lagi, merupakan contoh sains dan teknologi yang bermanfaat dalam aspek penjimatan kos. Okey. Ayat yang berwarna kuning ini merupakan ayat apa? Ayat topik ke? Ayat huraian ke? Ayat contoh ke? Ayat penegas? Okey, ada yang jawab. AC. Okey, betul. Yang terakhir ini, ternyatalah bahawa pengaplikasian sains dan teknologi dalam kehidupan manusia amat penting kerana faktor ini dapat membantu manusia mengurangkan kos kehidupan. Okey, adanya perkataan ataupun penanda wacana, ternyatalah. Jadi, ia merupakan ayat apa? Cikgu nak tengok jawapan dalam ruangan saya. Ayat apa? Ya, betul. Ayat AP. Okey, bagus. Ramai yang jawab ni. Okay. Seterusnya, perenggan 3. Awak terus jawab. Ayat apa? Okey, untuk perenggan 3 ni, awak terus jawab macam contoh yang telah cikgu bagi tadi. Contohnya, PH tambah AP tambah SC ataupun ST lagi ke. Untuk perenggan ini, bagaimanakah susunannya ataupun apakah ayat yang terdapat dalam perenggan 3 ini? 4 ayat sahaja. SC, AT, AP, AH. Cikgu nak awak kenal pasti. Apakah ayat yang terdapat dalam perenggan 3 ini? Cikgu tengok. AC, AH, AC, AP. Itu ayat Anis Suraya. Jawapan cikgu pula, AT tambah AH tambah SC tambah AP. Typo cikgu. Okey. Awak boleh type semula jawapan awak ya, Anis Suraya. Type semula. Cikgu tunjuk semula perenggan 3 ini. Dalam ni ada 4 jenis ayat. Ayat apa tu? Kita tengok semula. Okey, 2 orang dah jawab. Okey, 3 orang dah jawab. AT tambah AH tambah AC tambah AP. Okey, betul. Kemudian, perenggan yang keempat. Saya harap awak nampak tulisan ni. Kalau tak nampak, bagi tahu cikgu supaya cikgu boleh adjust lagi. Namun begitu, sains dan teknologi turut mendatangkan kemudaratan. Ayat apa? Kemudian, disambung pula dengan demi. Ada lagi perkataan lain, sehinggalah perkataan maruah orang lain. Ayat apa? Kemudian adanya contohnya seseorang pemimpin yang disebabkan penyebaran fitnah merupakan contoh. Merupakan contoh itu merupakan ayat apa? Kemudian oleh hal yang demikian. Adanya perkataan oleh hal yang demikian pula itu merupakan penanda wacana untuk ayat yang terakhir. Ayat terakhir itu ayat apa?
Cikgu nak tengok jawapan. AT tambah AH tambah. Ya, betul. Betul. Ini AT, yang biru pula, AH, yang kuning ini AC dan yang ini pula AP. Okey. Yang terakhir, soalan yang terakhir untuk soalan berpandu ini. Seterusnya, kemajuan sains dan teknologi dapat menyebabkan kemerosotan pelajaran murid. Itu ada isi. Kalau ada isi, maksudnya itu ayat apa? Seterusnya, ada pula huraian untuk ayat topik. Kalau ada huraian, maksudnya itu ayat apa? Kemudian, yang berwarna kuning itu adanya perkataan misalnya. Maksudnya itu ayat apa? Seterusnya, ada perkataan oleh hal yang demikian untuk ayat yang berwarna biru. Itu merupakan ayat apa? Kita tengok jawapan. AC tambah AH tambah AC tambah AC. Ya, betul. Banyak yang betul ni. Jadi awak pun dah tahu, dah awak ingat, dalam setiap ayat perenggan ataupun karangan perenggan isi perlu ada 4 ayat. Wajib cukup 4 ayat ini. Cikgu ulang. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Baiklah, cikgu akan teruskan lagi kelas kita dengan latihan kendiri. Sebelum kelas kita tadi, cikgu dah minta awak untuk sediakan pen dan kertas. Jadi inilah tujuannya. Okay, sebentar cikgu nak kongsikan pautan Padlet. Okey, sebelum ni awak pernah tak belajar dengan menggunakan medium ataupun aplikasi Padlet ni? Awak pernah tak? Okay, awak pernah tak belajar ataupun awak pernah tak menggunakan Padlet? Pernah ataupun tidak? Pernah dengar tapi tak pernah cuba. Okey, kalau tak pernah cuba, hari ni awak akan cuba. Jadi kongsikan pautan Padlet. Okey, awak boleh buka. Cuba awak buka dulu. Boleh buka ataupun tidak? Kalau ada yang boleh buka, awak tolong respon. Boleh cikgu. Kalau tak boleh, awak type. Ataupun awak bercakap terus. Tak boleh cikgu, tak boleh buka. Kalau boleh, cakap boleh. Tak ada yang buka ke? Boleh ataupun tidak ni? Sekarang masih hujan, jadi cikgu pun agak risau mengenai pautan ataupun capaian internet. Masih ada yang baru masuk. Okay, kepada yang baru masuk, hari ini cikgu mengajar karangan perenggan isi. Sekarang kami sudah berada pada penghujung PDPR. Sebelum itu, cikgu nak awak menyelesaikan ataupun awak mencapai objektif yang kedua dengan membuka pautan ini dahulu. Ada yang boleh buka ataupun tidak pautan ini? Masih tidak ada yang respon ni. Cikgu send balik. Send balik kan? Send balik ni. Okay, cikgu hantar semula. Line slow. Okay, cikgu tunggu lagi. Kalau memang ramai tak boleh, cikgu akan menggunakan WhatsApp sahaja. Kalau boleh, cikgu akan gunakan Padlet.
Boleh? Okay, boleh. Line slow. Okey, tidak mengapa. Awak dengar dahulu, nanti cikgu akan beri penyelesaian untuk awak. Hari ini, awak kena tulis satu karangan perenggan isi. Ada kesilapan sedikit. Patutnya awak kena tulis satu karangan perenggan isi. Maksudnya awak tulis satu perenggan sahaja. Satu perenggan. Okey, sepatutnya kan ada 5 perenggan. Tapi untuk latihan kendiri ini, awak hanya tulis satu perenggan sahaja yang mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Masa yang diberikan ialah 10 minit. Soalannya yang bunyi, tapi awak boleh baca nanti. Pada era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang akan menentukan kejayaan masa hadapan kepada seseorang. Sebagai seorang pelajar, huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Okey, cikgu nak tanya awak. Apakah persoalan utama dalam karangan ini? Langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Ya, betul. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab? Siapa tadi? Saya, cikgu. Saya tu siapa? Saya tak nampak. Eva Linda. Apa? Eva Linda. Okey, sudah dengar sekarang. Okey. Memandangkan ada yang tidak dapat menjawab dalam Padlet, jadi yang tidak dapat menjawab itu awak boleh jawab dahulu, awak tulis dalam kertas, kemudian awak ambil gambar dan hantar melalui kumpulan WhatsApp kita. Nanti cikgu akan tayangkan jawapan yang cikgu pilih. Okey. Kepada murid-murid cikgu yang boleh mengakses aplikasi ataupun pautan Padlet ini, nanti awak hantar dalam Padlet ini. Okey, nanti macam ni akan keluar. Bila awak dah tulis, awak dah siapkan karangan tu nanti, bila awak nak hantar, awak tekan simbol ini. Simbol tambah ni. Ada kan? Ada tak? Ada tak? Ada. Okey. Kemudian, awak tekan simbol ini. Okey, kalau awak dah ambil gambar dahulu, okey, cikgu sarankan awak ambil gambar dahulu. Sebab kalau awak ambil gambar dahulu, baru awak memuat naik, ianya lebih jelas berbanding awak baru nak ambil gambar menggunakan aplikasi ini. Cikgu sarankan awak ambil gambar dahulu. Kalau awak ambil gambar dahulu, awak tekan simbol yang berwarna, yang cikgu buatkan dengan warna ungu ini. Kalau awak baru nak ambil gambar, awak gunakan simbol ini. Awak tekan sini ini. Okey, faham? Faham tak setakat ini? Faham ke tak? Nanti awak tak pandai nak guna ni. Faham ke tak? Jom, cikgu ulang semula. Awak tekan simbol tambah ini, kemudian akan keluar paparan seperti ini. Untuk menghantar tugasan, awak perlu menekan simbol ini atau simbol kamera ini. Kemudian akan keluarlah gambar-gambar awak. Kemudian awak pilih gambar tersebut. Awak jangan lupa masukkan nama awak pada ruangan di sini, subjek ini. Awak masukkan nama awak. Kemudian publish. Itu sahaja. Kemudian nanti jawapan awak akan terpapar pada Padlet cikgu ini. Nanti gambar awak nanti akan keluar di sini, ada keluar di sini. Kadang masih kosong sebab awak tak isi lagi. Kalau awak dah hantar nanti dia akan keluar di sini. Jelas ke tak? Jelas? Jelas. Okey, cikgu beri awak masa selama 10 minit untuk menjawab latihan kendiri ini. Memandangkan ada yang tidak dapat mengakses pautan Padlet, jadi cikgu kongsikan soalan dalam ruangan sembang. 10 minit. Sekarang 8.46, jadi 8.56 pastikan semua sudah menyiapkan satu perenggan isi. Kalau awak boleh buat dua, awak buat dua. Tapi kalau tidak sempat, awak boleh buat satu sahaja perenggan isi. Ingat,
Perenggan tersebut merupakan perenggan isti. Jadi wajib ada 4 jenis ayat. Cikgu ulang. Ayat topik. Yang kedua, ayat huraian. Yang ketiga, ayat contoh. Dan yang keempat, ayat penegas. Okey. 10 minit bermula dari sekarang. Jangan left ya. Cikgu tunggu. 8.56. Awak siapkan tugasan ini. Latihan ini mudah sahaja. Cikgu pun pilih soalan yang araf rendah. 10 minit.
Setelah kepada yang baru masuk, awak kena buat satu karangan perenggan isi, satu perenggan sahaja ya, yang berkaitan dengan soalan ini. Awak ada masa 3 minit lagi. Satu minit saja lagi. Kalau dah siap, awak hantar dalam pautan tablet ataupun awak masukkan saja dalam grup WhatsApp. Nanti cikgu akan tayangkan. Okey, jam sudah pun menunjukkan pada pukul 8.56. Tapi masih tidak ada lagi cikgu ni yang menghantar. Okey, 4D. Dah ada Ayuni. Okey. Yang lain? Yang lain? Cikgu bagi masa tambahan 2 minit untuk awak siapkan latihan kendiri ini. Baru seorang yang menghantar.
Okey, Chelsea pun dah hantar. Cikgu tolong Ayuni muat naik. Sekejap. Okey, 8.58. Okey, sekejap lagi, sikit lagi. Baru 2 orang yang menghantar. Okey, 8.59. Mari kita tengok bersama-sama. Awak boleh nampak tak dengan jelas? Awak boleh nampak tak? Ke tak nampak? Nampak tak? Tak boleh pula macam tu. Awak boleh nampak tak? Tengok, kalau awak tak boleh nampak, cikgu akan baca. Kita hendaklah memberikan tumpuan sepenuhnya ketika berada di dalam kelas. Okey, ayat Ayuni ni ayat apa? Ayat apa? Siapa tahu ini ayat apa? Tak ada yang tahu? T. Okey, nampak. Okey, bagus. Okey, kita hendaklah. Okey, cikgu tak kata ini salah. Tetapi, tadi kan cikgu dah ajar. Untuk ayat topik, sebaiknya awak gunakan kata kunci seperti yang ada dalam soalan. Okey, kata kunci ataupun soalan yang ada dalam ni adalah mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebaiknya awak gunakan ayat tersebut untuk ayat yang pertama. Okey, seterusnya. Hal ini kerana pelajar akan mendapat informasi. Sekejap, ada yang baru masuk. Adi Ifran. Apa ni? Hal ini kerana pelajar akan mendapat informasi yang tepat daripada guru mata pelajaran. Okey, ini merupakan ayat huraian. Okey, cikgu tak ada sentuh tentang kesilapan. Cikgu akan teruskan dengan jenis-jenis ayat sahaja. Okey, contohnya, kita memberikan perhatian sepenuhnya ketika belajar di dalam kelas supaya ketika guru kita memberikan tugasan, kita boleh menjawabnya dengan mudah. Okay. Ini merupakan ayat contoh sebab adanya perkataan contohnya. Kemudian, ayat yang terakhir. Jelaslah bahawa memberikan tumpuan ketika belajar boleh menjadikan seseorang pelajar tersebut berjaya. Okey. Secara keseluruhannya, cikgu amat berpuas hati dengan perenggan isi yang telah dihantar oleh siapa ni? Ayuni. Cikgu tak tahulah nama dia memang betul-betul Ayuni ke tidak, tapi dalam WhatsApp nama dia Ayuni. Memandangkan kita kesuntukan masa, jadi cikgu tidak sempat untuk menyemak semua ini, tapi cikgu akan semak selepas kelas ini. Cikgu teruskan dengan agenda kita yang seterusnya, iaitu bahagian penutup. Nak habis apa cerita ni? Okey, cikgu simpulkan pada hari ini kita belajar ataupun cikgu mengajar awak tentang karangan perenggan isi. Dalam karangan perenggan isi, di dalam satu perenggan tu ada 5 perenggan isi dalam setiap karangan. Okey, setiap perenggan ini
perlu ada 4 jenis ayat, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Setiap ayat ini ada perkataan-perkataan yang menunjukkan ia merupakan ayat topik atau ayat huraian atau ayat contoh atau ayat penutup. Setiapnya ada penanda wacana yang menunjukkan jenis ayat tersebut. Okey. Cikgu sudah pun merumus PDPI kita pada hari ini. Jadi cikgu nak tahu apa yang awak dapat ataupun apa yang awak dapat simpulkan mengenai PDPI kita pada hari ini. Okey, cikgu nak secara sukarela ada seorang ataupun dua orang yang berani menyatakan apakah rumusan ataupun refleksi awak pada hari ini. Adakah awak faham ataupun apa yang awak pelajari pada hari ini? Secara sukarela. Cikgu nak secara lisan pula kali ini. Bukan dia bertype. Ada tak yang berani secara sukarela rumusan ataupun refleksi? Rumusan tu maksudnya awak simpulkan apa yang awak belajar hari ini. Okay. Kalau awak tidak dapat simpulkan, awak boleh berikan refleksi kepada cikgu. Maksudnya awak bagi tahu cikgu awak faham ke tidak. Ataupun kalau awak tidak faham, awak boleh bertanya soalan kepada cikgu pada ketika ini. Adakah tak yang berani secara sukarela? Kalau tak ada, cikgu akan pilih secara rawak. Adakah tak? Okey, memandangkan tidak ada, jadi cikgu akan memilih nama secara rawak. Cikgu nak Panela Richard. Adakah awak masih bersama saya, Panela Richard? Panela. Masih. Okey, cikgu nak dengar suara awak. Okay, apa yang awak dapat pada hari ini? Apa yang awak dapat? Apa? Saya belajar bagaimana cara-cara untuk menulis karangan. Okey, cara-cara menulis karangan. Apa caranya? Mengaplikasikan 4 ayat, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas dalam isi karangan. Ya. Okey, betul ya. Cikgu dah ajar awak aplikasikan ilmu tersebut dalam penulisan karangan. Okey. Cikgu nak beberapa orang lagi menyatakan rumusan ataupun refleksi dalam ruangan sembang ini. Cikgu nak seorang ataupun dua orang lagi sebab cikgu perlukan 2 refleksi daripada murid-murid cikgu ni. Takkan seorang saja yang faham. Jadi cikgu nak tahu orang lain faham ke tak? Cepat-cepat, kelas kita nak habis dah ni. Kalau faham, cakap faham. Kalau tak faham, cakap tak faham. Senang. Faham, cikgu. Okey, faham. Okey. Lagi? 3 orang je ke yang faham ke cikgu ni? Ramai ni. Ada 17 orang. Banyak pun yang respon kepada cikgu. Baiklah. Slide yang terakhir. Seperti biasa, ada yang belum masuk ke ni? Okey, tak ada. Seperti kelas-kelas sebegini, bila awak dah belajar, mesti cikgu akan uji kefahaman awak. Cikgu nak awak aplikasikan apa yang awak belajar ni. Okey, tugasannya, satu sahaja tugasan untuk hari ini. Satu sahaja. Iaitu, tulis 5 perenggan isi yang setiapnya mengandungi 4 ayat yang wajib ada dalam perenggan isi seperti yang telah anda pelajari. Jadi kita tak perlu ulang, awak pun tahu apa ayat tersebut. Tulis pada kertas kajang dengan tulisan yang kemas. Ingat ya, tulisan yang kemas. Kalau J ataupun Y ataupun G tersebut berada di bawah garisan, awak tulis di bawah garisan. Bukan yang terapung ataupun di atas garisan. Awak tulis sebagaimana sepatutnya huruf tersebut berada dalam garisan. Okay. Tulisan pun kena kemas. Jangan lupa awak kena semak juga bahasa awak, iaitu perkataan awak betul ke tak. Hari tu ada yang sepatutnya perkataan mengelakkan, awak letak menggalakkan. Ia merupakan perkataan yang tidak sama maksud. Jadi isi awak pun ke laut.
tidak dapat diterima. Okey. Kemudian, imbas menggunakan aplikasi Cam Scanner dan hantar dalam kumpulan WhatsApp. Okey. Cikgu nak, kalau boleh, memang seboleh-bolehnya lah. Cikgu memang minta awak menghantar tugasan awak imbas dahulu dengan menggunakan aplikasi Cam Scanner. Bila awak guna aplikasi Cam Scanner, cikgu senang nak semak dengan jelas. Tulisan awak akan lebih jelas. Kalau awak hantar dengan menggunakan awak kamera, awak ambil gambar kemudian awak hantar, ianya kurang jelas. Okey, kalau boleh awak gunakan aplikasi Cam Scanner. Okey, jangan lupa awak pilih Magic Color. Barulah ianya lebih jelas. Seolah-olah seperti imbasan yang kita bisa nampak. Okay. Cikgu nak ajar awak ini baru ni, Cam Scanner. Kalau awak tidak tahu bagaimana cara menggunakan Cam Scanner, awak boleh rujuk video cikgu yang cikgu kongsikan pada kelas minggu lepas. Okay. Sekarang ini awak perlu hantar sebelum pukul 4. Sebelum pukul 4. Awak pun tahu pukul 2 hingga pukul 4 memang masa tutorial bahasa Melayu. Jadi awak perlu manfaatkan masa tersebut untuk menyiapkan 5 perenggan isi. Sekiranya awak ada kekangan tidak dapat menghantar pada masa tersebut, awak perlu mesej cikgu untuk menyatakan alasan yang munasabah. Okay, awak jangan takut. Cikgu boleh bertolak ansur dengan orang yang jujur dan orang yang memberikan alasan yang munasabah. Tidak ada masalah. Cikgu boleh bertolak ansur. Okey, ganjaran RM5 untuk murid yang mendapat markah tertinggi. RM5 untuk 4A, RM5 untuk 4D. Okey. Ganjaran untuk minggu lepas, cikgu akan bagi selepas kelas ini. Okey, soalannya, penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat iaitu TMK semakin meluas digunakan pada masa kini. Bincangkan peranan ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menggunakan teknologi komunikasi dan maklumat TMK dalam proses pembelajaran. Okay. Bila awak baca soalan ni, awak faham ke tak? Faham ke tak? Respon ke tak? Ada tak perkataan yang awak tidak tahu ke? Ataupun permintaan soalan ini tidak jelas ke? Ada tak? 5 perenggan isi ya tentang soalan ini. Ada soalan tak? Tak ada? Ada soalan tak? Okey, memandangkan awak diam, cikgu mengandaikan awak faham soalan ini. Okey, ingat ya, 5 perenggan isi. Okey, kenapa cikgu suka tekankan karangan ni? Okay, cikgu tutup slide sebentar. Nak tengok muka awak. Okay. Kenapa cikgu sangat tekankan karangan ni? Sebab karangan ni ia boleh membantu awak bercakap ataupun menulis dengan lebih baik. Bukan itu sahaja. Bila awak dapat menguasai karangan, sudah pasti markah ataupun grade awak dalam peperiksaan akan menjadi sangat baik. Kerana karangan ini menyumbang markah yang sangat tinggi dan sangat banyak. Jadi, karangan ini sangat penting. Secara individu ya, untuk tugas ini 5 perenggan isi. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Semua jelas? Okey, awak type ataupun awak cakap jelas ataupun tidak jelas? Okey, jelas. Okey. Lagi? Selain artikel Unity ni? Okey, jelas. Okey. Ada tak soalan lain? Ada tak? Sebelum kita menamatkan sesi PDPI kita pada hari ini. Ada soalan? Okay, sekiranya awak ada soalan ataupun yang baru masuk tadi ada yang tertinggal, awak boleh mesej cikgu. Kalau ada yang awak tak faham rasakan start akan cikgu kongsikan nanti. Cikgu boleh agak semula. Memandangkan tiada soalan, jadi cikgu nak minta awak buka video ataupun kamera awak sebab cikgu nak ambil gambar. Okay. On. Ataupun buka kamera awak. Nasrik, Panela, Jessie, Eva. Jadi cikgu tak tahulah nama dia apa.
I love you, Chelsea, Nur Atika, dan beberapa orang lain yang ada juga. Ada 17 orang. Fatin, Adi Ifran, Anis Suraya, Azwa, Cheng Ding, Daryl, Hajar, Muhammad Nur Hawari, Muiz, Nashrik. Okay, semua on video. Nur Ain. Semua on. Cikgu nak ambil gambar ni. Cikgu dah nampak 4 orang. Yang lain? Nashrik. Kenapa muka awak tak nampak? Cikgu nampak siling tu. Yang lain? Okey, anak Atika. Jessie, mana Jessie? Eva? Kenapa awak ni bagi gambar siling kat saya? Nashrik, oh Nashrik, bangun. Dah handsome? Dah kacak? Okey, Eva. Okey, satu lagi yang bahagiannya tak nampak muka ni. Seorang lagi, cikgu perlukan seorang lagi. Okay, tolong bertolak ansur dengan cikgu. Seorang lagi. Eva boleh tak? Sebab cikgu nampak nama awak kat sini. Boleh tolong buka video tak? Seorang lagi. Muiz ke? Cepatlah, seorang lagi. Lepas tu cikgu akan ambil gambar terus. Seorang lagi. Chelsea dah senyum dah. Sekejap ya. Cikgu tunggu seorang lagi. Cikgu perlu seorang lagi. Tak ada ke? Ramai ni. 17 orang. Baru 6 orang yang buka kamera. Okey. Yang dah buka tu buka lah. Jangan tutup. Okey. Muiz. Kamera awak bawahkan lagi. Sebab cikgu ni nampak dahi. Bawahkan lagi kamera awak. Okey. Senyum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Okey, awak boleh buat gaya bebas. Awak nak peace ke? Awak nak bawa patung awak ke? Boleh. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih kerana sudi hadir pada kelas cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jangan lupa siapkan tugasan. Ya, Assalamualaikum. Dan kami tinggal. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.